Rantaian kesan domino yang tercetus dalam tempoh mencecah 17 bulan ini menyaksikan petugas kesihatan dilihat semakin penat. Pandemik ini seperti maraton yang langsung tidak berhenti mengakibatkan bebanan kepada petugas kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham memberikan amaran berhubung risiko sistem perkhidmatan ini mungkin menjadi lumpuh sekiranya peningkatan kes harian tidak dibendung. Kadar kematian berikutan COVID-19 dalam tempoh 24 jam di negara ini juga mula mencatat lebih daripada 100 orang. Penularan COVID-19 semakin pantas dalam kalangan komuniti dipercayai berikutan varian baru yang lebih ganas seperti dari Afrika Selatan dan India, serta kes melibatkan pesakit lambat dibawa ke hospital dan ada juga pesakit yang dibawa ke hospital sudah meninggal. Pada masa ini, jangkitan COVID-19 telah merebak dengan meluas di dalam komuniti tanpa dapat dikesan awal yang mungkin menjadi punca peningkatan kadar kematian. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kes penyebaran COVID-19 di Malaysia menjadi semakin cepat dengan kes kematian yang meningkat. Teruskan menonton. Kluster perindustrian. Sehingga April 2021, dianggarkan 83% dari kes COVID-19 di negara ini berpunca daripada sektor pembuatan, khususnya kilang. Di sebalik penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 bermula 12 Mei 2021, 115 kluster tempat kerja dengan 5,392 kes dilaporkan sehingga 26 Mei 2021 dan lebih separuh iaitu 62 kluster melibatkan sektor pengilangan. Faktor tempat tinggal pekerja yang padat dan sesak menjadikan jangkitan COVID-19 sangat mudah berlaku. Pihak majikan yang tidak mempedulikan kebajikan dan kesihatan pekerja menyebabkan usaha memutuskan rantaian jangkitan penyakit ini tidak berjaya. Antara contoh kluster jangkitan kilang yang dikenal pasti pada bulan Mei 2021, Melaka. Sebanyak 4 kilang di negeri Melaka diarahkan tutup selepas berlakunya penularan pandemik COVID-19 membabitkan pekerjanya sejak 20 Mei lalu. Ia melibatkan premis industri terletak di daerah Alor Gajah dan Melaka Tengah, membabitkan kilang pemprosesan ayam, kilang sarung tangan, kilang elektronik dan kilang makanan. Kilang pemprosesan ayam di kawasan perindustrian Masjid Tanah telah dihentikan operasi hingga 4 Jun 2021 berikutan 175 pekerjanya positif COVID-19. Kilang elektronik terbesar di Melaka yang terletak di Batu Berendam juga ditutup kerana angka kes positif COVID meningkat secara mendadak iaitu seramai 299 pekerja termasuk ahli keluarga mereka. Negeri Sembilan. Kluster dicetuskan sebuah kilang sarung tangan di kawasan perindustrian Dioh, Kuala Pilah menjadi penyumbang kepada peningkatan kes baru COVID-19 di Negeri Sembilan. Kluster industri Dioh merekodkan penambahan 122 kes baru pada 30 Mei 2021 menjadikan jumlah keseluruhan kes kluster ini kepada 131 kes selepas saringan dibuat ke atas 468 individu. Hampir 95% daripada keseluruhan pekerja kilang terbabit terdiri daripada warga asing dari Bangladesh. Selangor. Seperti yang diketahui, peningkatan kes harian COVID-19 di Selangor ketika ini sangat tinggi. Selangor Task Force COVID-19 STFC mengenal pasti beberapa faktor yang menyumbang kepada situasi ini. Antara faktor utama ialah kerana Selangor mempunyai penduduk yang ramai. Selain ianya ialah negeri perindustrian melibatkan sama ada kilang atau tapak pembinaan dan mempunyai pergerakan pekerja yang ramai menjadikannya pusat wabak kluster. Terdapat juga saringan dari kilang, penjara, klinik dan hospital swasta yang tidak dilaporkan secara terus. Sekatan pergerakan penuh, total lockdown. Situasi terkini penularan COVID-19 di Malaysia amat membimbangkan dengan jumlah kes harian melebihi 7,000 kes dan kes aktif melebihi 85,000 kes. Kes kematian harian juga sangat tinggi melebihi 100 orang sejak beberapa hari yang lepas. Walaupun kerajaan Malaysia mengumumkan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown dengan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi dari 1 Jun hingga 14 Jun, namun sebanyak 128,150 syarikat telah memperoleh kelulusan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk beroperasi semasa tempoh ini. 18 sektor pembuatan dan perkhidmatan dibenarkan beroperasi. Dianggarkan 1.5 juta pekerja dibenarkan untuk bekerja di premis atau syarikat dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut data dari KKM pada hari Jumaat 4 Jun 2021, daripada 23 kluster baru yang dikesan, 12 daripadanya adalah dari kluster tempat kerja. Kes virus varian baru. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan bahawa varian COVID-19 akan dikenali menggunakan huruf-huruf Greek seperti Alpha, Beta dan Delta bagi mengelakkan mana-mana negara dikaitkan dengan stigma pandemik ini.
Oleh itu, amalan mengenali varian SARS-CoV-2 mengikut negara ianya mula ditemui akan dihentikan. Sebagai contoh, untuk kategori kes varian membimbangkan, Variant of Concern (VOC) yang terdapat di Malaysia terdiri daripada varian United Kingdom B117, kini dikenali sebagai varian Alpha B117. Varian South Africa B1351 kini dikenali sebagai varian Beta B1351 dan varian India B16172 kini dikenali sebagai varian Delta B16172. Antara penyebab peningkatan kes yang cepat di Malaysia ialah varian virus yang dikategorikan sebagai kes varian membimbangkan VOC dan varian mempunyai kepentingan Variant of Interest VOI kerana mempunyai mutasi struktur protein virus yang berasal dari luar negara. WHO menetapkan 4 VOC sebagai kebimbangan global iaitu dari United Kingdom, Afrika Selatan, Brazil dan India. Dari 24 Mei hingga 4 Jun 2021, sebanyak 138 kes dilaporkan dari dua kategori varian ini, VOC dan VOI. Hampir kesemua negeri melaporkan sekurang-kurangnya satu kes dari VOC, sama ada jenis Alpha, Beta atau Delta dengan kadar kebolehjangkitan sangat tinggi. Varian Afrika Selatan atau dikenali varian Beta B1351 paling banyak dikesan dengan 104 kes dan semuanya jangkitan tempatan. Kes COVID-19 di kalangan kanak-kanak meningkat. Statistik menunjukkan jumlah kanak-kanak yang terjejas akibat jangkitan COVID-19 di Malaysia adalah cukup besar. Gelombang ketiga pandemik COVID-19 di Malaysia semakin mengganas dan tersebar dengan cepat susulan kewujudan varian baru, seterusnya menjangkiti golongan kanak-kanak serta bayi di Malaysia. Sebanyak 82,341 kes COVID-19 dikesan dalam kalangan individu berusia bawah 18 tahun bagi tempoh antara 25 Januari hingga 31 Mei 2021. Kes kanak-kanak yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU juga menunjukkan peningkatan yang ketara. Sebanyak 3 kes kematian COVID-19 yang melibatkan kanak-kanak bawah 5 tahun telah dilaporkan sepanjang tahun 2020. Walau bagaimanapun, bilangan yang sama telah direkodkan dalam tempoh yang lebih singkat, iaitu 3 kematian dalam 5 bulan pertama bagi tahun 2021 ini. Program imunisasi kebangsaan COVID-19 tidak melibatkan kanak-kanak. Oleh itu, golongan dewasa bertanggungjawab untuk mendapatkan vaksin seramai mungkin bagi mencapai imunisasi kelompok untuk melindungi kanak-kanak. Kesimpulannya, rakyat Malaysia pernah berjaya mencapai angka kes tempatan sifar dan ia membuktikan kesungguhan semua individu mematuhi peraturan SOP yang ditetapkan. Wabak pandemik COVID-19 ini hanya boleh diputuskan rantaian jangkitan dengan kerjasama semua pihak dan bukannya hanya terletak di bahu petugas barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan yang sudah berbulan-bulan bertungkus lumus memberi khidmat kepada negara. Setiap individu perlu sedar bahawa ada tanggungjawab yang sangat penting digalas oleh semua dan tidak boleh sama sekali leka dalam hal ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.